Satu laporan yang membuatkan kita berasa bimbang tentang betapa mudahnya untuk mendapatkan bahan-bahan terlarang. Bersama Dayang ketika ini adalah tuan punya laporan tadi, iaitu Shakira Zulkifli dan juga Muiz Aziz. So, persoalan pertama yang saya nak tanyakan kepada anda berdua, mungkin Kira boleh jawabkan, adalah apa sebenarnya yang inspire anda berdua untuk melakukan siasatan tentang kes-kes sebegini, Kira? Okey Dayang, sebenarnya kita mendapat laporan di mana kita mempunyai kes pertama positif doping pada tahun ini. Seperti yang kita tahu, macam tahun lepas kita tiada kes doping dan ini merupakan kes doping pertama untuk tahun 2021. Apa yang trigger kami untuk membuat laporan ataupun special report tentang steroid online adalah kita pelik. Kita punya pergerakan terhad ketika situasi pandemik COVID-19 ini. Kita dilaksanakan PKP dan juga untuk barisan atlet, mereka dikenakan kem latihan kuarantin di mana atlet tidak boleh senang-senang untuk keluar daripada MSN. Tetapi kes doping masih ada. Itu yang trigger kami untuk siasat macam mana mereka boleh dapat barang. Dan akhirnya kami tahu yang mereka membeli bahan terlarang itu melalui platform online. Dan kami, saya, Muiz, Bazli dan juga Adam, tengok sendiri dekat platform online tu memang ada jual dekat kebanyakan platform online aplikasi dan kami pun beli. Wow. Memang ada jual dekat online. Memang boleh sampai ke rumah memang kita? Memang boleh sampai ke rumah kita. Macam kita beli barang biasa, makeup, skincare. Ya, betul. Tapi ini bahan terlarang. Bahan terlarang. Just order, bayar, sampai. Okey, Muiz. So bila persoalan bagaimana atlet boleh dapatkan bahan-bahan sebegini dengan begitu mudah, bagaimana kronologi siasatan untuk anda, untuk skuad SU Arena? Alright, sebenarnya kronologi siasatan ini bermula untuk dengan skuad Nadia Arena apabila kita mendapat laporan yang terdapat kes positif doping. Tetapi kita tak boleh mulakan terus siasatan ini. Kita hanya memulakan selepas mendapat pengesahan daripada Adamas, iaitu melalui laporan Adam Zamri ketika breaking news. Di situ kita mulakan siasatan. Lepas tu PABM mengeluarkan kenyataan bahawa terdapat 2 kes positif juga. And then from there kita mendapat reaksi beberapa pihak lah, seperti jurulatih, atlet itu tersendiri, PABM untuk rungkaikan perkara ini. Dan selepas itu PABM juga merancang untuk macam mana nak kata untuk membubarkan skuad kebangsaan supaya skuad angkat berat ni bersih daripada apa-apa kes doping. Alright. Ataupun mulakan baliklah. Agak ekstrim tapi mungkin mesti ada sebab di belakang keputusan ini. Okey, untuk kes Azroy yang merupakan kes pertama sejak tahun 2019, betul? Adakah dia juga menggunakan online platform untuk terlibat dengan perkara ini, Kira? Okey, kalau Dayang cakap sejak tahun 2019, memang ini merupakan kes pertama yang kita tahu mereka membeli bahan terlarang itu melalui platform online. Tapi sebenarnya, apa yang saya nak kongsikan, pada tahun 2011, kita telah ada kes membeli bahan terlarang itu melalui online di mana bekas atlet angkat berat negara Faiz Musa membeli bahan terlarang itu secara online. Dan itu, tapi ketika itu tahun 2011 trend membeli online itu belum lagi berleluasa. Saya fikir macam bila atlet berada dalam asrama, tak boleh keluar, camp kuarantin, macam seolah-olah dalam penjara, tapi mereka lebih kreatif untuk mendapatkan barang itu. Kreativiti yang menuju ke arah yang agak negatif, betul? Yalah, kita tengok memang zaman pun dah berubah. Memang kita semua apa-apa memang online. Okey, tadi Muiz ada mention tentang Adamas. So, apa antara langkah-langkah yang telah pun mereka ambil untuk memastikan bahawa keadaan ini dah agak membimbangkan tetapi tidak menjadi semakin teruk, Muiz? Okey, sebenarnya bagi situasi Adamas ni, kuasa diorang terhad kerana mereka hanya mampu memberi pendidikan menerusi beberapa platform atau berganding bahu dengan beberapa agensi untuk meneruskan kesedaran untuk atlet bahawa bahan terlarang ini bahaya, bukan sahaja untuk sukan mereka, bahawa untuk kesihatan mereka juga. Dan ini akan beralih kepada sebenarnya kuasa di tangan Majlis Sukan Negara, di mana mereka mungkin terpaksa ketatkan
SOP atau mereka terpaksa memeriksa barang-barang yang atlet negara kita beli. Alright, okay. And kita tahu bahawa atlet-atlet kita ni duduk macam dalam penjara, macam Kira katakan tadi kan. Adakah MSN akan mengambil tindakan yang ekstrim, yang drastik untuk memastikan bahawa mereka boleh mengawal apa yang keluar dan masuk kepada kem latihan, Kira? Okey, kalau Muiz kata tadi MSN perlu mengawal ketat barang yang keluar masuk, tapi bagi saya kalau MSN buat security yang sangat ketat macam tu, ia akan mencetuskan satu lagi isu di mana barang yang kita beli, barang yang keluar masuk itu adalah benda ataupun perkara privasi atlet, sebab kita tak tahu apa yang kat dalam. So tidak mudah untuk MSN untuk melaksanakan itu. Saya fikir macam kita tahu steroid ataupun apa-apa je yang berkaitan dengan bahan terlarang itu adalah salah, dan atlet kita pun bukan budak-budak lagi dan boleh fikir itu adalah kesedaran setiap atlet di mana mereka kena tahu benda ni tetap salah. Yes, mungkin ada atlet-atlet yang sedang... Saya nak tambah sikit lagi, kalau kita tengok atlet kita sebenarnya juga matang, sebab apabila saya mengkaji data Adamas kes-kes atlet yang positif doping ni, kita tengok daripada trend yang pertama 2005 sehingga 2019 memang trend atlet yang positif doping sebenarnya makin kurang. And pada 2020 kita tak ada kes langsung. And kebanyakan kes yang sebelum ini macam 2018, 2017 ada kes-kes yang telah berjaya mereka mempertahankan diri mereka kerana mereka mengambil bahan itu menerusi suplemen. Jadi sebenarnya atlet kita semakin bagus. Cuma perkara ini kita tak nak, bila dah menjadi mudah, tak nak menjadi satu trend atau budaya di antara atlet-atlet negara kita yang baru nak bertanding di antarabangsa semua macam tu. Mungkin saya rasa macam ini adalah pengajaran, kalau atlet senior dah buat, tak mungkin ataupun tak mustahil atlet junior akan ikut kan. Okey, since tadi laporan yang telah pun anda sediakan tadi cukup banyaklah yang kita boleh rungkaikan daripada laporan tersebut. Lepas ni maybe ada follow up laporan, Muiz, Kira? Mestilah ada. Sebab kita pun satu tim daripada Adam ke saya dan Muiz, dan maybe lepas ni Bazli akan melakukan laporan. Sebab difahamkan selepas ni akan ada satu hearing untuk atlet yang sudah positif kes doping hari itu, 2 atlet angkat berat negara. Daripada situ kita akan membawa laporan lanjutlah tentang perkara ini. Akan ada follow up lah. Okey, itu yang hendak kita dengarkan nanti. Hopefully kuranglah sikit kisah-kisah negatif sebegini and kita boleh dengarkan berita-berita baik-baik sahaja daripada atlet-atlet kita. Baiklah, terima kasih kepada Muiz, terima kasih juga kepada Kira atas perkongsian anda berdua, dan kepada anda juga teruskan bersama dengan Astro Arena untuk dapatkan segala perkembangan tentang isu ini.